Hati yang zahir ni daging hati kita tu. Setiap-tiap orang pun dia ada satu hati je. Hati yang batin pula dia punya pemikiran, dia punya perasaan, dia punya akal. Yang tu hati. Hati tu tak nampak. Hati yang zahir ni kalau kita belah dada kita, kita bawa keluar, kita boleh nampak. Ni daging hati. Kita boleh belah-belah, boleh pegang. Tapi kalau hati yang batin, yang akal, fikiran, perasaan dari tu, kita nak pegang macam mana? Tak boleh. Dia tak ada tempat nak pegang. Jadi yang dimaksudkan ni hati yang dalam tu. Hati yang luar pun memang kita ada seorang satu. Hati yang di dalam pun ada satu je. Maksud dia kata sini, dalam satu-satu masa tu kita cuma boleh fikir satu benda je. Tak boleh. Nak mengaji pun nak mengaji, nak fikir pasal hutang pun nak fikir pasal hutang juga. Dia tak boleh je. Tengah nak mengaji baca kitab ni teringat hutang. Tengah duk fikir hutang teringat mengaji balik. Satgi teringat hobi pula. Teringat bola sepak pula nak main esok ni. Satgi teringat kerja pula, satgi teringat mengaji balik. Dia tak boleh. Sebab tu kena ada pemisahan tu tadi. Jadi kita fahamlah sekarang hati yang zahir dengan hati yang batin. Hati yang zahir tu daging hati tu. Hati yang batin yang dalam fikiran kita. Hati yang tu yang akan memimpin kita ke akhirat. Hati itulah yang raja. Hati yang batin ni dia tak ada kuasa apa-apa nak fikir, tak boleh. Daging, dia seketul daging. Hati yang dalam tu, yang berkait dengan roh tu, yang tu hati yang sebenar-benar hati. Yang itulah diri kita yang sebenar. Yang luar ni dia macam perhiasan. Kalau ikut cara tasawuf, yang luar ni perhiasan. Ni bukan diri kita ni. Diri kita tadi, aku tu tadi, yang hati tu, hati yang dalam, yang berfikir kan. Yang itulah hati kita. Yang itulah kita yang sebenar. Yang ni perhiasan rakyat kita. Raja dia tu yang hati yang dalam tu. Kalau hati tu kata nak buat baik dah, rakyat pun akan buat baik. Hati tu kata nak buat jahat dah, rakyat tangan, kaki, mata semua pun akan buat jahat. Tu hati yang dalam tu. Jadi sini saya nak kongsi tentang hati. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia sebut qalbu. Jadi qalbun ni dia jantung. Entah macam mana bila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dia jadi hati. Ayat ni dia kata Allah tak jadikan dalam diri manusia tu dua jantung. Jantung itulah yang diistilahkan dengan hati. Tapi bila ubah ke dalam bahasa Melayu kita sebut hati. Dia tak kena. Kan ada satu hadis, kalau baik daging tu baiklah seluruh tubuh. Apakah daging itu? Qalbun. Qalbun tu jantung, bukan hati. Kalau hati dia kabid. Tapi kita sebut hati tu daging hati dah, dia sebenarnya jantung. Yang dimasukkan dalam ni tadi yang sebenar-benarnya jantung. Dalam diri manusia dia tak ada dua jantung, dia ada satu jantung. Jantung yang satu lagi ialah fikiran kita. Tapi orang Melayu sebut hati. Sebenarnya jantung tu. Memang betul lah, kalau jantung kita rosak, seluruh badan pun rosak lah, tak kena penyakit jantung. Satu lagi, kalau fikiran kita rosak, akal kita rosak, diri kita yang dalam pun rosak binasa lah di akhirat nanti. Itu maksud dia. Jadi hati kita ni ada dua jenis. Hati yang pertama, hati zahir, iaitu daging jantung tu yang sebenarnya. Daging jantung tu kita boleh buat keluar, boleh tengok. Hati yang satu lagi ialah fikiran kita, perasaan kita, akal kita. Yang tu yang akan dinilai di akhirat nanti. Apabila fikiran itu telah terbahagi, fikiran kita ni dah banyak cabang dah. Masa nak belajar agama ni dia banyak cabang duk fikir. Bila fikiran dah banyak cabang, maka kuranglah kesanggupannya mengetahui hakikat-hakikat yang mendalam dari ilmu pengetahuan. Kalau dia belajar juga, dia cuma boleh dapat atas-atas je. Yang dalam sikit dia tak boleh dah. Sopa budak belajar matematik lah. Masa cikgu dah ajar 1 campur 2, 3, dia dapatlah benda senang-senang. Tapi bila dah masuk punca kuasa apa semua tu, dia dah fikir benda lain. Dia memang tak boleh dapat itu. Yang dalam-dalam tak boleh dapat. Melainkan dia kena tumpu bagi perhatian. Dia kena lupa sekejap. Kan kita dalam hidup kita ni banyak benda nak fikir. Kita sentiasa ada stres. Stres ni maksud dia tekanan lah. Kita sentiasa ada tekanan. Tekanan dari segi kerja, tekanan dari segi gaji, tekanan dari segi keluarga, tekanan masyarakat, kejiranan kita, tekanan hutang, tekanan kesalahan, tekanan dosa kita, macam-macam tekanan. Jadi tekanan-tekanan ni kalau kita duk junjung selalu, duk bawa selalu, memang kita letih. Tak boleh nak belajar agama. Kalau ikut ilmu psikologi, kita ada tekanan, ada stres ni, waktu-waktu tertentu kita kena letak.
Macam saya pegang kitab Ihya ni. Cuba kita duk bawa je. Ke mana-mana duk pegang bawa. Kita akan letih. Tapi waktu-waktu tertentu kita kena letak. Letak sekejap. Jangan tinggal terus, letak sekejap. Barulah kita boleh. Nak belajar agama macam tu lah. Masa nak belajar agama ni, kita lupa sekejap. Segala hutang piutang, segala sawah ladang, segala kerjaya gaji semua tumpu. Baru dia dapat masuk banyak. Kalau tidak, dia masuk sikit-sikit. Jadi kita punya stres tadi kita simpan sekejap. Bukan maksud tinggal. Kalau tinggal kita lari daripada tanggungjawab. Kita nak fikir macam mana lah ni anak-anak dia lari rumah apa semua ni kan. Dah beban banyak orang ni. Tak usah fikirlah, tinggal je lah. Itu dah lari pada tanggungjawab lah. Dia bukan macam tu, dia tinggal sekejap. Masa nak sembahyang contohnya kan, kita memang banyak masalah, banyak stres. Tinggal sekejap lah. Kita seolah-olah angkat dia tadi letak tepi. Tinggal sekejap. Jangan tinggal terus, kita lari pada tanggungjawab. Tinggal sekejap kita pun sembahyang, nak rasa lega, lupa habis semua tu lah. Ni kalau kita duduk tanggung lagi stres tu, duduk fikir macam mana anak aku ni 3 hari tak balik dah ni, ke mana dia pergi. Sembahyang tak boleh. Kita kena lupa sekejap, letak sebelah sekejap. Jangan tinggal, letak sekejap. Itu cara pengurusan stres. Dari itu dikatakan, ilmu itu tidak menyerahkan kepada kamu sebahagian daripadanya sebelum kamu menyerahkan kepadanya seluruh jiwa ragamu. Kita nak dapat ilmu ni banyak, kita kena macam cakap tadi lah, buang semua yang lain dulu sekejap, kita tumpu sepenuh hati. Kita buka kita punya tong tu luas-luas. Kalau kita nak fikir benda lain, dia ada tutup tong hati kita tu ni. Buka tong hati kita tu luas-luas, fikir pasal agama tu je, baru dia masuk banyak.